Okey. Semua nampak ke? Clear. Okey, clear. Alright, saya intro dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tahun baru 2021. Okey. Malam ini kita dah masuk siri ketiga untuk sembang. Untuk alhamdulillah lah 3 minggu turut kita buat. Ni kita merungkai, tak adalah merungkai, kita buat pembincangan lah kononnya dengan siri pertama kita buat pasal Ozil. Siri kedua kita buat berkenaan lelaki boleh, perempuan saya tak boleh cakap. Okey, yang ketiga kita fokus kepada antara bola sepak dan futsal. Okey. Untuk siri malam ni alhamdulillah saya dapat menjemput dua orang coach yang berpengalaman dari sukan futsal dan bola sepak, iaitu Coach Taufik Jaya dan Coach Asrul, ataupun dekat UPN orang kenali dia sebagai Coach Pokyo. Okey. Lepas tu saya akan ditemani oleh Cik Azim Ahmad. Cik Azim Okey Azim Okey. Okey, Azim Ahmad. Rakan sembang saya dengan Sir Fitri. Sir. International School kan? Sir. Okey, kalinya kita menjemput juga rakan sembang kita, iaitu Cikgu Helmi ataupun Cikgu Mon. Bersama-sama kita borak sembang berkenaan bola sepak dan futsal. Cikgu ada cakap apa-apa? Setakat ni tak ada apa-apa lagi lah. Kita bagi ruang pada moderator dulu. Ya ke? Tak apa. Okey, untuk kita nak bagi panas sikit, kita tanyalah sikit lah. Kita kenalan lah sikit dekat Coach Taufik dululah, apa yang sekarang tengah buat, apa sebab zaman PKP ni kan. Sebab saya tahu ada yang terbatasnya dari segi akademinya, dari latihannya, benda-benda tu. Apa yang Coach Taufik tengah sekarang lah, tengah giat sekarang. Boleh Coach? Silakan Coach. Okey, Assalamualaikum semua. Buat pertamanya terima kasih untuk Waka dengan tim Borak Santai atas jemputan program yang bagus ni. Okey, hai juga untuk saya punya kawan seperjuangan dalam jurulatih Coach Hasrul, Coach Pokyo, sama-sama dalam Liga IPT. Okey, so sekarang semua orang tahu sektor sukan tak boleh nak operasi. So akademi still jalan, tapi kita bagi homework dekat semua pelatih lah. Kita bagi homework dan suruh mereka buat setiap minggu topik lain-lain. Dalam masa yang sama saya tengah siapkan buku sendiri. Saya buat buku sendiri. Tajuk dia Asas-Asas Futsal. So far dah siap. Manuskrip tu dah siap, cuma nak tinggal gambar je. Tapi tempat futsal tak buka, so kita tak boleh nak shooting lah. So tunggu tempat futsal buka, insyaAllah shooting siap. So tepek-tepek gambar kita hantar sunting lah. So itu sajalah yang setakat ni kita buat. Tunggu akademi on balik, tunggu sukan boleh on balik, itu saja. Wow, menarik buku tu. Buku lah tengah buat. Rasanya kat Malaysia belum ada lagi kan Tajuk kita buku. buat kan. Dijangka bila tu Coach buku tu? Saya plan nak keluar tahun ni juga. Okey, Nak keluar tahun ni lah. Macam buku tu macam jadi, mungkin boleh jadi panduan jugalah untuk rujukan juga untuk student-student. Macam UKM kan, tak silap saya UKM dia ada geng-geng citra dia. UPM pun ada kan. Kadang-kadang dia nak buat assignment, dia tanya juga saya beberapa point-point tu. So bila ada buku ni macam okey juga. Dalam buku tu saya buat konsep teori, dia ada teori. Lepas tu dia ada gambar rajah, how to pass, macam mana nak passing.
Lepas tu drill lah. Saya sediakan drill, ada 50 lebih drill. Setiap teknik tu ada 50 drill. So drill passing macam mana, drill apa nak. Saya share lah apa yang saya ada kan. Saya share je dalam tu. Okey, menarik. Lah. Wah, kita orang akan support dengan beli. Boleh, terima kasih. Jadi agent ke? Jadi agent okey. Itulah. Kita plan nak jual sendiri lah. Kita plan nak jual sendiri. Okey. Baik. Alright, terima kasih Coach. Okey, kita balik kepada Coach Asrul ataupun Coach Poyo. Okey, Coach. Macam mic tutup tu. Coach Poyo. Dengar tak? Dengar. Okey, Coach. Cerita sikit Coach. Sekarang bola tak boleh, futsal tak boleh. Nak cerita. Pukul. Okey. Pugok on. Okey. Terima kasihlah Waka yang tu sembang santai. Aduh. Nak cerita pun susah jugalah. Musim setahun dah tak jadi coach ni. Dah lupa dah macam mana nak jadi coach ni. Tak jadi coach Pugok lah pula. Ui, coach Pugok. Pugok bang. Dalam boleh dikaitkan sukan tu. InsyaAllah lah dalam planning kita akan buat dekat UPM bro kalau jadilah. Tengah planning lah. Kalau tu. Pugok kan untuk pembelajaran dan pengajaran. InsyaAllah. Kalau pokok wajib tu. Seseorang tu kita akan buat lah benda tu. So kita kena pelbagaikan lah bidang ni lah. Jangan usal bola ke. Jadi kita kena pelbagai lah benda ni. Okay. Dan coach ada lah juga dapat offer untuk jadi bawa satu tim lah untuk akademik. Tapi sekarang ni musim PKP kena tunggu dululah. Aduh. Tak ada rezeki lagi. Tengoklah Coach boleh Coach. Akademi mana tu? Adakah Super Rimau je? Pengembangan terkini. Tak ada yang menarik. Coach, akademi mana Coach? Super Rimau juga ke? Tak clear lah. Tak clear lah. Tak dengar lah. Yang lain dengar tak saya? Dengar. Dengar. Lain coach kot. Ya? Lain kot. Lain coach yang problem kot. Okey, tak apa. Dengar tak? Dengar. Ya, sangkut. Dengar. Okey, tak apa. Sekarang ni mungkin kita bagi kat coach muda lah lepas ni pula kan. Coach tua ni kita follow belakang je lepas ni. Fitri lah. Covid ada, Coach Waka ada. Bila lagi kita nak ni kan. Kita ni lah. Kita berkongsi. Tak apa. InsyaAllah. Okey, untuk seterusnya kita teruslah ke tajuk kita ni. Sebenarnya tajuk tak adalah kontroversi sangat kan. Dia more kepada bagus. Dia macam Diskusi. Diskusi adakah sama ataupun tidak. Itu je sebenarnya, macam ada yang mempertikaikan, ada pendapat yang lain. Tu kita nak more diskusi lah. Okey. Untuk soalan pertama ni, saya nak tanya berkenaan basic thing ni dulu. Perbezaan, persamaan. Futsal, bola sepak. Okey, kita dah tahu. Memang kita tahu futsal tu 5 orang, persamaan 5 orang. Dari segi yang orang kata lebih kompleks, orang kata apa? Contoh teknikal. Lebih detail. Lebih detail, betul. Terima kasih Azim, membantu. So saya minta Ozil. So saya minta lah Coach Taufik dulu kah, boleh cerita sikit apa macam persamaan perbezaan tu berkenaan antara futsal dengan bola sepak ni. Sebab kita orang tahu, saya tahu Coach sebagai futsaler je. Futsal. Futsaler. Sebab saya tak pernah nampak Coach Taufik main bola sepak, so saya akan tanya coach futsal lah. Lagi. Silakan Coach.
So dia punya beza ke Waka? Perbezaan ke macam mana? Dia punya Boleh. Pendapat coach. Persamaan kita boleh tahu juga kan. Kalau kau nak sembang pasal persamaan, boleh juga. Perbezaan lagi cantik. Okay, so bola sepak dan futsal. Ni isu kecil sebenarnya lah kan. Mula-mula saya dapat tajuk bola sepak versus futsal. So bila dengar versus tu, dia macam agak panas sikit kan. So bila tukar tajuk dan futsal, okey lah, dia macam ni sikit. Sebenarnya bola sepak dan futsal ni memang ada argument tu dekat situ, tapi isu ni kecil lah. Sebab kalau kita perasan ada kod macam membela. Kod membela ni, futsal ni tak merosakkan bola sepak. So kod yang membela ni dia tak akan datang kalau tak ada kod yang yang mendakwa lah. So dia dakwa datang dulu. Dakwa datang dulu, dia cakap futsal ni merosak bola sepak. So bila dakwa tu datang, tu yang geng-geng ni dia bela. Tapi isu ni kecil. Dia dekat Malaysia je yang saya tahulah. Dekat Europe so far dia tak ada isu ni. Dia tak besar sangat isu ni. So kalau tengok bintang-bintang dunia pun dia promote futsal. Kalau kita tengok Ronaldo pernah keluar kod, Pele pernah keluar kod. Sebab dia tahu kot, mungkin dia orang tahu futsal ni berkembang macam mana. Jadi dekat Malaysia ni adalah isu ni, isu kecil lah. Tapi hakikatnya futsal ni bantu bola sepak dan bola sepak ni juga boleh bantu futsal. Benda tu dia ada dua-dua ada nilai dia. Bola sepak sebab sukan paling dekat dengan bola is futsal. Sukan lain tak jauh dengan bola. So dua ni sangat dekat. So macam saya buat akademi dulu, saya futsal saja. Saya memang fokus futsal je, saya tak nak bola. Tapi bila dah beberapa tahun dalam bidang ni, saya tengok bola punya training pun boleh bagi impact dekat futsal punya budak. Dia ada nilai dia, bola ada nilai dia, futsal ada nilai dia. Sebab tu tahun ni saya macam robust sikit masuk ke arah bola lah. Walaupun saya bukan background bola, tapi saya pernah lah main bola. Background tu tak sehebat futsal lah, tapi saya tahu sedikit sebanyak. So saya panggil coach-coach yang ada kelayakan bola sepak supaya bantu untuk improve budak-budak futsal lah. Setakat tu itu saja dulu kot yang saya boleh share. Dari segi beza tu rasa semua orang tahu perbezaan futsal ke apa, tapi kita nak cari titik pertemuan tu kan. Yang bestnya dua-dua ada nilai. Bola ada nilai dia, futsal ada nilai yang bola boleh pakai, bola ada nilai yang futsal boleh pakai. So geng futsal tak boleh cakap futsal bagus untuk bola. Betul benda tu, tapi dia kena cakap juga bola pun bagus untuk futsal. So dia ada nilai, masing-masing ada nilai. So dua-dua pihak kena open lah supaya boleh grow lah. Itu saja Wak untuk starting. Okay, the starting pun macam dah macam hari macam panas betul ni. Dia memang ada isu tu memang ada sebab saya jumpa banyak parents, saya jumpa banyak ada orang cakap dekat satu tournament ni, saya share sikit lah experience. Budak saya masa tu umur dia 11 tahun, bagus lah, budak dia bagus. So pergi main tournament dalam masa yang sama, dia budak akademi futsal. So Mota tak ada futsal, so dia pergilah training bola kelab lain masa tu kan. Lepas tu dia pergilah main kelab tu, main bola, pergi ke China, main game di China. Bila main game di China ni, ada coach dia cakap budak ni dulu bagus, sekarang bila main futsal macam ni lah jadi dia. Dia macam salahkan futsal. Game tu dah kalah lah. So si emak budak ni memang tension sangat, stres. Emak dia call saya, cerita lah kan. Cerita dia cakap futsal ni merosak. Benda tu sebenarnya memang ada. Memang ada benda tu. Geng. Tapi di Malaysia je saya rasa. Geng-geng tu memang ada. Kau main futsal lah, bila kau datang sini tengok kau jadi apa. Memang benda tu memang ada. Sebab tu yang memang betul lah bola sepak dan futsal memang ada argument sikit lah. Tapi tak semua coach bola. Boleh saya izin balik dah. Oi. Macam mana? Boleh saya
Okey, tak, saya tertariklah dengan kata coach tadi, ada dakwaan yang menyatakan futsal itu membunuh bola sepak. Jadi saya tertanya, dia mendakwa apa? Maksudnya dari sudut apa yang futsal ni boleh membunuh bola sepak? Dari segi training ke, dari segi permainan ke, dari sudut apa yang tu dia boleh keluarkan dakwaan seperti itu, coach? Yang saya dapat ni dia dari segi pattern play. Bukan dari segi training tu. Yang saya tahulah, saya rasa dari segi pattern play. Cuma dia punya ayat tu, kau tengok dia main macam main futsal. Kau tengok game dia game futsal. Tak tahulah apa yang dimaksud. Mungkin futsal ni main dekat-dekat. Mungkin pattern coach tu bola sepak mungkin dia suka main long ke, kita tak tahu. Cuma benda tu yang kita selalu dengar. Tengok dia main macam futsal lah. Tapi tak tahu apa maksud dia. Main macam futsal tu macam mana, saya tak tahu. Macam Barcelona main macam futsal, tengok kan. Bagus je, tapi saya tak tahu maksud dia. Mungkin pattern dia lain, dia nak game lain. Macam tu lah. Boleh mencelah sikit. Boleh. Assalamualaikum. Macam saya masa dekat UPM dulu lah. Saya futsal dengan bola sepak. So bila masa lepas habis futsal, saya adapt ke tim bola sepak. Tak ada masalah pun. Cuma pattern tu dia akan jadi lebih kepada short pass. Bila main short pass, futsal kan short pass apa semua. Tapi tak ada masalah pun dari segi teknik apa semua. Macam pada opinion saya, futsal ni dia akan tajamkan kita punya decision untuk bola sepak. So dia bagi benefit kat bola sepak juga. So tak ada masalah bagi saya untuk dia argue yang futsal ni dia membunuh apabila kita main bola sepak. So macam kurang tepat lah kat situ. Sebab itu berdasarkan pengalaman lah. So futsal ni lebih pada benefit sebenarnya untuk bola sepak. Itu je. Tu ada kat saya dapat, ada parents ke coach tak tahu, dia cakap main futsal cepat injured. Macam kita dengar pun macam pelik juga. Main futsal cepat injured, main bola pun injured juga, sama je. Apa sukan pun kan. Sama je. Tapi tak tahu dia punya cakap kan, kita just okay lah, dengar je lah. Macam tu lah. Memang tak dinafikan budaya ni daripada zaman saya main form 1 hingga form 5 kot dah start dah benda ni. Dia kata ni budak futsal, budak bola ni budak ni main futsal. So budak futsal ni tak boleh main bola benda tu. So dulu memang dulu memang budak futsal ni macam disisihkan lah. Disisihkan lah. Sebab pattern play dia, cara dia pegang bola lama, cara dia kena technical ability tu berbeza dengan bola sikit lah. Dia sedikit juga. Tapi kalau kita tengok modern football sekarang ni banyak kita terapkan nilai banyak. Agak macam Man City, Barca, Bayern, semua dah ada futsal punya pattern play, futsal punya futsal punya identity. JDT. JDT juga, Kedah pun even sometimes. Kedah. So benda ni sebenarnya kita kena educate dari kecil sebenarnya. Sebab baru orang start untuk realise benda ni actually salah anggapan dia. Tapi itulah, masa kita dulu tak ada pun ada akademi sini untuk didik kita. Kita balu benda tu. Betul. Saya terasa coach for you tu boleh ke tu? Aku rasa macam Tengah drive tu. Saya mendengar dulu. Saya boleh. okey. dapat on dulu. Okey, alright coach. Okey. Okey, untuk round pertama ni menarik lah. Okey Cuma buat masa ni kita selitkan sikit lah, kita tengok komen-komen orang ni Boleh coach? Boleh. Macam saya tengok macam ni Encik. Okey, contoh dia. Ada Arif Abdul Rahman. Coach nampak coach? Macam mana nak jadi coach yang terbaik? Aduh. Tolong jawab korang aja betul. Macam mana nak jadi coach yang terbaik? Tolong jawab. Daripada Arif Abdul Rahman.
Oh, soalan tu coach terbaik kena jawab. Saya bukan coach terbaik. Kena sebab saya pun tengah nak jadi coach terbaik lah. So saya tak boleh jawab. Oh. Tapi apa yang saya boleh cakap kot. Kena buat je kot. Yes. Kena terus buat. Sampai jadilah dia nak terbaik kan. Okay, Saya baca ada skandal ketuk pintu lah. Skandal siapa tu? Sekejap, saya cuba highlightkan. Tadi bunyi mercung pun. Itulah macam-macam masuk misai. Siapa lagi ni? Saya cuba tengok. Sebenarnya kita ada rakan sembang media atau coach? Dekat rakan sembang media social ni kita ada Faizal lah. Faizal dengan Ni Irfan ni. Dia akan merancakkan dekat sana lah. Dia main borak sana macam betul. Macam contoh dia macam ni kan. Tengok Coach Fiti macam fit sangat lah. It's not Oh, ni kawan-kawan lah, kawan-kawan. Yes, dia saya okay. kat sana. Aku behave. Okay. Macam okay. Cuma tengok Faizal Azri cuma merancakkan. Tengok. Oh. Ini memang kena tau. Contoh lagi saya cuba ni. Okay, ni salah satu. Okay, coach boleh itu sikit coach. Ni. Mama Anang Fazli cakap Ustaz dribble pakai tapak. Okay, ni spesifik lah. Spesifik dalam futsal. Ni spesifik. Dribble, sebenarnya teknik futsal dan bola sepak ni lebih kurang sama. Dribble, bola sepak kita dribble pakai laces kan. Orang cakap pakai tali kasut. Setengah coach pakai tali kasut. Futsal pun pakai itu juga sebenarnya. Futsal pun pakai laces juga. Cuma dribble pakai tapak ni spesifik kita. Kita punya spesifik teknik lah. Dia ada spesifik, dia ada teknik biasa. Ni spesifik kita dribble pakai tapak. Sebab apa pakai tapak? Sebab floor. Reason pertama dia sebab dia punya gelanggang kita memang sesuai pakai tapak dan kasut kita tak ada stud. So sesuai pakai tapak lah. Kita kena guna apa kekuatan kita punya ada kan. Kita pakai tapak sebab kasut kita. Tapi budak bola pun sekarang dah pakai tapak. Betul? Dah pakai tapak. Control pun pakai tapak. Cuma tak digalakkan. Lah. Cuma juga sama juga dalam futsal. Saya ajar saya punya akademi. Kadang-kadang mereka datang dari background bola. Saya tak cakap tahan pakai inside foot salah. Betul tu betul. Cuma kita galakkan pakai tapak. Okay. Tahan pakai inside foot. Inside foot betul juga. Janji bola tu dalam kawalan dia, okey dah. Saya dulu pakai tapak ni spesifik lah futsal. Okay. Saya last komen ni nanti kita sambung second round. Okay, daripada Fazal Azri. Aduh. Dia yang suruh tanya ni. Coach, kalau untuk kanak-kanak, mana patut kita dedahkan kepada diorang? Futsal atau bola dulu? Dalam usaha nak jadikan mereka pemain yang hebat. Wow, good question Faizal. Nampak bijak orang ni. Nampak bijak. Dia siap WhatsApp tu soalan terbaik kata. Faizal Azri. Okay, so ni bagi saya lah Ni bagi saya. Jawapan dia dua-dua. Dua-dua dia kena dedah. Dia tak boleh main futsal saja. Dia tak boleh main bola saja. Kalau tanya saya dekat futsal, ini kalau nak kita ambil kira situasi di Malaysia dan situasi sekarang. Kalau budak tu hanya fokus main futsal, di negara kita sekarang, situasi sekarang, budak tu susah nak pergi jauh dan susah nak improve. Sebab dia ini cerita dekat situasi kita, situasi negara kita. Sebab negara kita tak banyak game futsal. Budak tu kalau nak bagus, dia kena banyak game. Training saja tak membantu. Dia kena banyak game. Jadi negara kita ni yang banyak game is bola. Bola sangat aktif, sangat hidup. Dapat support daripada unit bola sepak FM. Support sangat besar lah. Support macam mana saya cakap, contoh ada Super Rimau baru-baru ni. So benda-benda tu, pembangunan penting benda tu. Kalau latihan saja, itu bukan pembangunan lah bagi saya lah. Tak tahu bagi orang lain.
Pembangunan tu dia kena seiring. Training, game. Dari game tu dia akan belajar. The best learning is game sebenarnya. Dia akan belajar macam-macam. Dia jumpa terus situasi kan. Jadi kalau tanya saya, untuk soalan jawapan kepada Faizal Azri ni, futsal atau bola dulu? Kalau nak kira dulu tu, futsal lah. Umur 5 tahun, 6 tahun training dekat mana, futsal is better lah. Tapi dalam masa yang sama, dedahkan juga dengan bola. Tak boleh futsal saja. Itu jawapan. Itu bagi saya lah. Maknanya dua-dua untuk permulaan, futsal boleh juga untuk 5-6 tahun. Sebab futsal punya surface tu agak mesra kanak-kanak. Itu satu. Tapi bola kalau kita nak larang tak boleh. Bola pun bagus juga untuk dia sebenarnya. Ada nilai bola tu bagus untuk budak tu. Mungkin kita tengok macam dekat Brazil ada fakta lah. Ronaldinho main futsal dulu kan. Ronaldo main futsal dulu. Tapi adakah dia tak main bola sepak? Itu kita kena clear. Adakah Ronaldinho umur dia 6 sehingga 12 dia langsung tak pergi padang bola? Adakah dia main futsal dia main dua-dua. Cuma community futsal dia mesti nak angkat futsal tu. Kan, community futsal dia mesti nak jual produk dia, so dia post lah benda-benda futsal. Tapi hakikatnya Ronaldinho main dua-dua. Cuma dia ada juga futsal, dia main juga bola. Sebab futsal dengan bola dia sukan yang paling dekat kan. Dia boleh belajar sepak, shooting. Itulah saya punya pendapat lah. So yang mana dulu bagi saya dua-dua kena buat. Dan tambahan di Malaysia pula, jawapan saya based on negara kita, kalau budak tu main futsal sahaja, takut dia ketinggalan banyak benda. Banyak benda dia ketinggalan. So dia kena main dua-dua, futsal bola. Yang mana dulu tu tak kisahlah. Tak kisah sebenarnya. Contoh umur 6 tahun dia main bola, umur 8 tahun dia baru insaf, dia main futsal. Okey, main futsal lah. Tapi dalam masa yang sama, dalam seminggu tu 2 kali main bola, 3 kali main futsal, itu bagus. Itu sangat bagus. Tak boleh futsal saja. Harap dapat menjawab soalan Faizal Tahir. Faizal Azri. Faizal Azri. Ya, Faizal Tahir ni. Okey, kau nampak tahu pesan dah. Okey, untuk ni soalan kedua lah, kita sama-sama tempang. Belum tu Wakak. Mana? Belum tu, yang berbalik pada waktu apa yang nak start dulu, bola ke futsal dulu kan. Nak tanya pada coach, pandangan coach untuk futsal diadakan di sekolah, patut ataupun tak? Bagus. Kita tahu bola kan, bola dekat sekolah itu sangat bagus lah. Nak jadikan futsal ni sebagai sukan teras kan. Sebab sekarang futsal bukan sukan teras, so tak boleh masuk dalam sekolah. Benda tu pun salah satu perjuangan ke sebenarnya. Banyak coach-coach futsal yang tengah nak promote benda tu dekat KPM. Kami pun antara salah satu akademi yang nak masuk. Tapi benda tu tak tahu kenapa dia tak dibenarkan tu, kita tak dapat jawapan yang jelas lah. Tapi kalau dapat masuk tu sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus. Mungkin boleh dijadikan sebagai apa orang cakap tu, okey lah, dalam satu sekolah tu mungkin the best boleh main bola, the best punya team boleh main bola kan. So yang tak dapat ni boleh main futsal. Bagus juga sebenarnya kalau futsal tu dapat masuk bola tu, sangat bagus lah. So IPT dah ada, menarik lah. IPT punya bahagian dah buat kerja dia, bagus lah. IPT dah hidupkan benda tu. Kalau dapat pihak sekolah dapat pun sangat bagus lah. Kan kalau ada MSSM sekolah futsal kan. Lagi baik. Kalau macam tu baru boleh cerita. Kalau ada benda tu dekat negara kita baru boleh cerita. Kau nak futsal ke bola? Betul. Tu maksud saya tadi. Kalau futsal ada NADP dia, futsal ada MSSM dia, okey, masa tu boleh cerita. Kita nak futsal. Sekarang kita tak boleh. Kita terpaksa ke bola juga. Sebab kita banyak, macam saya cakap kita akan banyak ketinggalan banyak benda kalau kita fokus futsal lah. Tu lah maksud Coach Fitri tadi, betul lah. Kita kena ada benda tu. Tapi tak ada siapa yang boleh bawa benda tu kan. Mungkin 10 tahun lagi kot. Harap-harap ada lah.
Mungkin bila Cikgu Helmi jadi kementerian ke. Dah tahu lah Cikgu Helmi. Bagus. Saya rasa benda ni serius. Saya rasa benda ni serius sebab budak-budak suka main futsal, suka main bola, tapi kita tak ada pembahagian futsal dengan bola tu yang ketara di peringkat sekolah. Jadi kalau ada MSSD, MSSM itu macam saya rasa sangat membantulah. Dan dia saya rasa kalau dari skop yang besar, macam Coach Taufik kata lah, futsal ada nilai dekat bola. Jadi kita, makna tu kita boleh lahirkan lagi banyak bakat-bakat yang boleh tolong pasukan bola negara kan. Tu cuma kalau boleh saya nak share sikit lah pengalaman, sebab saya pun ada juga buat coaching untuk sekolah dekat KL dengan Coach Wakak. Jadi tujuan cikgu tu panggil saya dan Coach Wakak ialah untuk dedahkan budak-budak dia dengan futsal, tapi tujuan dia ialah untuk bagi budak-budak ni main dengan bola lagi banyak dan prepare budak-budak ni untuk team sekolah under 12. Jadi pengalaman saya dengan Coach Wakak, kita ada training lebih kurang 15-20 orang dan budak umur 10 tahun dah jampat lebih kurang 5 ke 6 orang dapat masuk team under 12. Jadi saya rasa dari efek sukan futsal tu terhadap bola sepak tu saya rasa agak besar lah. Jadi kalau untuk jawab soalan Faizal, balik soalan Faizal ni, futsal ke bola lu, saya rasa futsal tu 90%, 80% lah dia memang tolong untuk bukan untuk futsal je, tapi dia boleh tolong untuk bola sepak juga. Itu pandangan peribadi lah. Menarik. Okay, semua ada tambah lagi? Azim, okay, tak apa tu. Okay, seterusnya kita santaikan. Untuk soalan kedua saya ni, soalan kedua tau. Dahsyat betul ni. Komen ni lebih banyak kata, banyak sangat. Nanti saya akan highlightkan jugalah sebab banyak yang tanya berkenaan how to be a good coach lah. Saya rasa. Jadi saya akan show sikit. Okay, untuk soalan kedua ni, meriahnya. Okay. Untuk Coach Fok Yu tak cakap ni, Coach Fok Yu. Fok Yu ke cakap tu? Tu lah, sampai lagi saya tu. Kita tunggu segmen football kot dia. Sebab dia kata dia kena merentas daerah. 10 minit lagi Wakak. Okay. 10 minit lagi. Okay. Dia ada kerja. Dia dengan McD tu. Okay. Soalan kedua Coach. Okay Coach. Okay. In positioning. Wow, okay. Position. Futsal. Memang ternyata, memang kita boleh tengok memang berlainan. Betul. Futsal ada 5 orang je dalam tu. Bola 11 orang. Term pun lain. Term futsal lain. Penyerang dia lain. Memang berbeza cara dia. Jadi saya nak tanya coach, kalau coach main bola, apa position coach? Itu je, simple je. Lepas tu kita akan balik ke sana. Saya dulu wakil sekolah juga, sekolah rendah lah kan, tapi tak hebat lah. Main wing lah, saya main wing bola sepak. Okay. Main sayap. Sefitri pun wing kan? Wing. Ya. Dia bukan wing, dia more kepada left back. Dia makin meningkat umur, dia turun bawah. Itu biasalah. Itu biasa. Umur betul keluar lah. Dia keluar. Dia tepi padang Fit. Dia tepi padang. Dia mula ke atas, dia turun left back, lepas tu turun keluar. Azim midfield lah, betul kan? Saya midfield saya midfield. DM ke attacking? Tak main lah, tak je. Attacking kan? Apa dia? Attacking ke ni defensif? Tak tahu lah. Okey, awak kita midfield. Awak Bruno. Mak. Malu je. Dua bentak. Jadi yang saya nak cakap kat sini, positioning ni, okey, mungkin lah dekat futsal ni kita akan rasa, dekat bola luas. Okey, kita boleh berlega ke sini, kita boleh stay satu tempat. Kalau salah, betulkan saya kan. Misalnya as a defend, as last man, kita stay je bawah. Okey, bila perlu, up naik. Macam tu konsep dia. Tapi berbalik kepada futsal, 4 naik,
tempat turun. Itu yang saya fahamlah asal futsal, main futsal kan. Ni. So apa pendapat coach kalau berlakunya konsep ni, tiba-tiba je pemain bola nak main futsal, adakah dia boleh bagi efek yang besar atau tidak, ataupun sebaliknya pemain futsal boleh main bola, kalau tiba-tiba dia nak main bola ada boleh bagi efek yang besar atau tidak? Pendapat coach. Budak futsal nak main bola macam mana? Budak futsal nak main bola. Tapi dia diselesa lah dengan apa? Dengan pelanggan yang sedikit kecil, dengan 5 orang saja main, bila nak ke bola, adakah bagi efek yang power ke ataupun agak kurang, ataupun sebaliknya budak bola nak masuk bola main untuk futsal? Kena tengok tahap juga kot. Kena tengok tahap, kena tengok peringkat apa yang dia nak main. And macam mana nak cakap, budak futsal boleh main bola, tapi level mana yang dia boleh tu, kita nak tahu boleh tu macam mana. Macam boleh. mana nak dikatakan boleh tu. Okay, contohlah main futsal dia main untuk negeri. Main futsal dia main untuk negeri. Tapi bola boleh ke dia nak main untuk level negeri tu? Mungkin boleh main. Okay, bila dia main dekat contoh dia main, okay, dia wakil Malaysia lah futsal. Lepas tu main Liga IPT, UKM nak pakai je. Mungkin dia boleh main. Sebab level IPT. Tapi kalau level national bola boleh ke dia main, kita tak tahu. Sebab dua-dua ada strong dia. Bola memang futsal bagus bab footwork, tapi bola ada technical dia juga, ada tactical dia jugalah. Boleh tu mungkin boleh, tapi nak tahu tahap boleh tu tahap mana kita tak tahu. Sama gak budak bola. Contoh bintang bola sepak Malaysia, dia balik main futsal lawan dengan tim amatur. Mungkin dia baik, mungkin boleh main. Dari segi shooting dia, power dia. Tapi bila dia lawan dengan dia main untuk Negeri Sembilan, lawan dengan Negeri Sembilan futsal, mungkin dia tak boleh. Mungkin dia tak boleh nak masuk sebab tahap MPFL tinggi dia punya tactical, dia sistem dia mungkin dia kena belajar dululah. Boleh mungkin dia kena training dulu. Dia belajar dulu. Strength tu dia dah ada. Cuma macam mana coach tu nak olah dia nak main, boleh lah. Kalau main saya saja boleh kot, boleh je. Mungkin saya boleh ada pandangan sikit. Bakar, Ya, saya. nak kongsi sikit lah. Okey, silakan coach. Yang cakap apa, main bola boleh main futsal ke apa? Tajuk dia? Budak bola boleh main futsal, budak futsal main bola. Soalan. Soalan dia. Okey lah, bagi coach lah kan. Coach dulu player bola sebelum main futsal kan. Okey, sebenarnya dia ada berkait lah benda tu. Okey. Sorry, gambar tak dapat tengah drive lah. Sorry. Dia berkait tau. Dia berkait tau. Coach dulu main bola, coach kita hanya pandai buat long pass. Dapat bola, coach sebagai midfield. Coach dapat bola, kau hantar. Okey. Tapi bila kita main futsal, kita akan ada short pass. Kita nak passing antara defense tu, kita akan belajar something tu. Satu lagi, futsal ni kita akan bagi cepat kita buat decision. Itu sebagai experience coach sebagai footballer lah. Bila kita dapat bola kan, kita tahu, kita tak payah tengok dah, kita dah tahu nak passing kat mana. Itu semua daripada futsal lah kau belajar. Dulu kau masuk UPM, kau bola dulu. First, kita main bola. Lepas tu tahun 2000 futsal dah tu, kau main Liga Haram, banyak improve dengan Liga Haram, main futsal. Jadi kau combine tau. Combine dua-dua tu, kita boleh jadi improve tau. Kita punya futsal boleh main, bola boleh main. Itu pendapat coach lah. Mari. Betul. Saya bersetuju. Itu yang susah nak jawab soalan Faizal tu. Kalau saya kata boleh, Poyo memang bola sepak, kita tahu dia punya background. Dia main futsal dengan Royal dulu berentak juga. Yeah. Lihat ke? So, benda susah, dia berkait.
Dengan berabus tu bentak lah selalu. Siapa kenal berabus ke berantap lah dengan Royal tu. Sejarah tu Yuk Sejarah. RM25,000 tidur kat Putrajaya. Aduh. Sanggup tidur kat Putrajaya mata-mata nak kejar RM25,000. Dapat kan coach kan? Dapat kan? Champion sampai sekarang. Sampai sekarang. Mantap. Tak ada orang potong. Okay, Tak, kita. itu apa dia, bagi coach lah untuk yang siapa tengok dia punya position lah. Macam Betul. coach midfield, benda tu penting tau. You sebagai midfield, you kena ada short pass, long pass. Baru bagus. Kalau setakat you bagi long pass dapat bola hantar, tak ada. Dua elemen tu penting tau, short pass, long pass. Untuk jadi tu. Pusat pun boleh juga, tengoklah situasi. Syazrul kalau dekat futsal ni Iso Iso. Okay. Coach Taufik, alah tak saya. Pisau yang kalau kau main dulu, kau takkan naik lah, kau stay je. Old school. Yang buat kerja 3 orang aja. Boy, Ijat dengan Ayin. Itulah partner paling baik lah. Sebab kita boleh conduct daripada belakang. Yang penting belakang dapat pass bola cantik. Tahu nak pass bola, macam mana nak create bola, nak bagi space untuk dia orang buat kerja. Senang kerja tu, tapi old fashion lah. Kau punya main dulu old fashion lah. Tapi benda tu bila kita praktik, kita akan dapat something tau, benda tu. Betul. Okay. Menarik. Okay. Kita stop dulu lah. Dah nak sampai kejap lagi kita sambung. Okay. Bagus. Okay, kita balik ke komen-komen lah. Saya akan highlightkan yang macam komen yang macam berbina sikit. Okay sikit. Okay, macam ni. Mac Oni. Boleh coaches bagi idea macam mana nak kekalkan motivasi pelatih untuk kekal aktif dalam tempoh PKP ni. Terima kasih. Follower Coach Taufik. Alhamdulillah kita ada follower Coach Taufik. Okay. Bagi homework lah. Kena bagi homework dekat pemain-pemain. Macam benda ni saya punya cabaran juga dekat akademi, macam dia nak bagi dia kekal aktif, kekal skill dia tak hilang. Kena bagi homework. Saya tak tahu lah Mac Oni ni coach atau player saya tak tahu, tapi kalau dia seorang coach, dia kena kreatif lah bagi homework dekat pemain-pemain dia untuk buat. Itu sajalah kot. So far kalau budak-budak yang berumur 12 tahun, so far dia punya minat tengah tinggi. Senang sikit kita nak bagi dia spirit. Tapi jangan tinggal terus lah. Kalau remaja yang dah kerjaya, yang mungkin dah kahwin, dia motivasi dia kurang sikit. Kita coach tu kena kerja keras sikit lah. Selalu keep in touch je, bagi motivasi, share video ke macam-macam. Itu yang saya buat lah. Alright, thank you coach. Ini kita ada soalan kelakar sikit lah coach. Kalau kau boleh jawab saya rasa not bad jugalah. Sekejap Boleh. Jujur coach. Jujur je. Masing-masing ada kekuatan dia. Macam Hazim saya guna dekat Ala dulu. Hazim Ala dan Faizal saya letak dekat pivot. Clear? Cuma Hazim dia agak fleksibel. Saya boleh guna dia dekat Ala dan guna dekat fix. Dia seorang fleksibel lah. Macam tu lah. Macam tu sikit lah. Tapi tak lama dengan dua ni, tak lama. Tapi Faizal masa tu dia banyak skor jugalah, menjadi jugalah dia. Boleh lah. Boleh lah. Tapi dua-dua, jujur saya cakap, dua-dua ni ada potensi. Ada potensi untuk pergi jauh. Saya pun happy tengok dia dekat KL City.
Cuma Faizal lah tiba-tiba dia stop lah KCT. Harap dia comeback lah dekat MPFL. InsyaAllah. Sebab ada potensi. Merajuk. Boleh. Merajuk. Okey. Aduh. Okey, Alif Faikal. Assalamualaikum. Silakan. Nak tahu ini rasa student itu kan? Kenal. Dia ikut kan? Kenal. Tak tahu pendedahan Liga Haram kepada pemain. Bagus. Jawapan dia bagus. Sebab macam saya cakap tadi dah. Development tu adalah latihan dan perlawanan. Dia kena banyak game. Dan kita dekat Malaysia tak ada pilihan. Futsal, banyak pemain-pemain futsal Malaysia sekarang yang berumur 28 ke atas, semua improve dekat Liga Haram. Termasuklah Poyo, saya situ semua belajar dekat Liga Haram. Kita belajar sendiri. Belajar terus dari situasi. So, pendedahan Liga Haram kalau tanya saya bagus. Cuma nama tu haram kan sebab orang sebut. Tapi sebenarnya sangat bagus. Dia kita boleh improve banyak benda dari segi Liga Haram tu sebenarnya. Sangat bagus. Kita improve lah. Mungkin ada orang cakap main Liga Haram cepat injured. Injured tak injured tu pada diri sendiri sebenarnya. Betul. Macam mana awak jaga diri awak? Awak tak duduk rumah saja pun boleh injured. Cuma as a pemain tu kena ada sikap pro lah. Contoh benda ni pun ada isu juga di MPFL. Budak MPFL tak boleh main Liga Haram macam tu kan. Dan saya dulu pun pernah kena ban tau. Pernah kena drop dari national team sebab main Liga Haram. Saya punya cerita. Saya pernah kena drop sebab main Liga Haram punya pasal. So injured tak injured, contoh hari Ahad ada game MPFL. Sabtu janganlah main. Janganlah main Liga Haram. Itu tak boleh lah. Bukan kata main Liga Haram. Main petang-petang pun kalau boleh kita tak kasih. Azim take note. Bukan main Liga Haram je, main badminton pun tak boleh. Kalau boleh esok nak game ni. Kalau boleh relax lah. Macam tu lah. Tapi kalau pre-season nak main Liga Haram, main lah, bagus, sangat bagus. Kita boleh improve banyak melalui Liga Haram. Cuma kena pro. Kalau kita main dengan satu kelab ni, kelab tu ada perjanjian, ada kontrak. Dia cakap jangan main. Okey, kita dengar lah. Kalau nak jawab soalan dia tu, pendapat tentang pendedahan Liga Haram, jawapan saya bagus lah. Boleh tak boleh bergantung pada situasi budak tu. Dia main dengan siapa. Kalau kelab dia tak kasih, dia kena respect. Itu je lah. Kalau tanya soalan jawab. Kita boleh tukar term haram tu lah kot. Bunyi ni macam teruk sangat Liga Haram. Takut macam sangat. satu kesalahan ni futsal ni. Kita boleh start kot tukar kan Liga Sosial ke Liga apa kan. Macam tak bagi saya aku sendiri macam Liga Haram macam budak-budak ni main apa haram ni kan. Azim. Tapi tu popular lah Liga Haram daripada dulu lagi. Liga Haram. Poyo. Sekarang ada istilah baru Poyo. Sekarang budak-budak sekarang ada istilah baru. Apa pula? Oh ya? Liga Korok. Pula. Liga Korok. Saya dulu kita tak ada Liga Korok. Dia sekarang Liga Mini tournament. Mini tournament. Aduh. Liga Korok. Mini tournament dia tak banyak tim. Dia Liga Haram dia banyak tim. Beza. Liga Korok tu cepat dapat ujungnya. Cepat tahu. Okey, Waka, aku nak jawab lah sikit yang dia cakap apa tu. Liga Haram ni bagus ke tak? Pendedahan Liga Haram. Baguslah. Pendapat coach baguslah sebenarnya. Sebab kita kurang liga-liga ni. Cuma Liga Haram yang boleh improvekan kita punya game. Untuk kita maju dalam futsal, kita kena selalu main. Kalau setakat you training, you tak main, maknanya you tak apply apa yang you training. So dia orang terpaksa main Liga Haram lah. Tapi benda tu risiko kecederaan lah. Memanglah ada tu benda tu kita tak tahu. Time dia nak cedera ke, kena injek ke apa semua kita tak tahu. Cuma pandai-pandai lah jaga diri. Dulu ramai je player Liga Haram ni yang naik daripada ni kan. Betul. Baguslah Liga Haram tu untuk improve sebab kita tak ada satu liga yang walaupun amatur kita tak ada pun liga tu. Untuk budak-budak kita ni nak macam liga under 18 ke 15 ke tak ada. Jadi rugilah.
Budak bagus. Betul. Kita nak pilih dia macam mana? Jadi daripada Liga Haram tu kita collect orang ni, collect jadi satu team. Betul. Tu yang jadi Brabus bagus, TOT dulu bagus. Betul. Kan? Betul tak, Bek? Coach Bek? Betul. Banyak player dari Dia situ orang banyak collect, player. daripada situ dia improve. Bila coach Malaysia tengok, okey, call up dia ni, call up. Gigi yang dulu kan, experience coach lah. Gigi yang pernah main Malaysia tu pernah main coach dengan Royal tau. Umur dia 18, coach dah bawa dia tu. Dia Ayin Nijat tu, coach bawa dia. Daripada zero tu dia belajar dengan coach. Tapi sekarang dia dapat main Malaysia. Walaupun ni lah tak ni, tapi dia sampai tahap dia main Malaysia. Ingat masa mula-mula main dulu, dia takut lah apalah. Tapi dia ada sizing, dia boleh buat kerja dia. Dia terima. Bila kita ajar dia, okey boyo, okey baik. Dia improve. So kita rasa baguslah macam tu. Daripada situ dia improve. Dia naik satu level ke satu level. Sampailah dia boleh main Malaysia. Okey lah. Betul. Bukan senang. Itulah pendapat lah. Wokok tambah sikit Wokok. Okey, sebagai Azim, sebagai pemain MPFL, silakan. Sebab ni. Dulu jelas tak? Jelas. Dengar. Liga Haram ni banyak nilai-nilai dia lah. Nilai-nilai yang kita sebenarnya tak sedar pun, tapi sebenarnya benda-benda kecil seperti main under pressure, main dalam masa yang singkat, main dengan kawan-kawan yang tak kenal, mungkin ada kenal, ada mungkin yang tak kenal. So benda ni sedikit sebenarnya membantu membina karakter seseorang tu sendirilah. Di samping menambah baik dia punya technical ability, dia juga help you to build karakter yang solid lah. Kalau contohnya dia main daripada daripada sekolah ke Liga IPT atau MPFL, benda kecil-kecil ni sebenarnya akan membantu dia to become a good player lah, actually. Wow, exactly Betul. Setuju. Money come second lah, tapi mostly orang pergi Liga Haram ni untuk dua benda je. Satu untuk experience, satu untuk money. Of team yang they probably go it for the experience. Macam tu lah. Okay, faham. Jadi saya rasa mungkin Cikgu Mon dah kena mula buat kerja kot. Kena startkan Liga Haram peringkat sekolah. Cikgu Mon mungkin dah boleh start buat proposal SG ke SM ke. Susah Tapi Cikgu Mon. Ya. Cikgu Mon tak boleh buat Liga Haram. Kena wujudkan satu orang cakap liga yang dekat Hulu Selangor tu kan boleh buat kan. Buat je. Biar orang nampak, okey siapa yang buat ni? Cikgu Mon. Daripada situ orang akan nampak benda tu cantik, on je. Jangan ada peduli tu. Kita kena create benda tu. Kalau kita tak buat, sampai bila-bila futsal takkan ada dalam silibus MSSM. Tim ada jangan risau, seorang tim yang ada mula. jangan risau. Ya, tim ada, kita boleh buat. Tim Cuma ada. sekarang ni tak ada satu kepala yang boleh buat benda tu dulu biar orang nampak. Betul. Kena berani lah. Cabaran. Okey Cikgu Mon. Macam kena tu. Macam kena. Ya cikgu. Macam kena tembak tu. Okey. InsyaAllah. Cuma besar cabaran lah. Cuma kena slow start tu lah. Nak start tu boleh, cuma nak cari dia punya orang-orang nak jayakan tu susah sikit lah. Kita kena cari orang kan. Boleh PM. Mungkin kita boleh minta bantuan Coach Fitri, Coach Taufik, Coach Wokyo untuk adakan satu tournament kecil ke ataupun akademik ke untuk futsal tu. Saya macam kita buat sekolah
Hello? Okay. Tak, macam pengalaman saya kan pernah buat tim sekolah tu. Jadi hujung tahun, setiap hujung tahun ataupun dalam setahun tu, memang kita create satu tournament kecil-kecilan yang kita buat macam konsep liga. Tujuannya memang nak bagi pendedahan budak-budak ni main lah. So tahun pertama kita buat dah menarik, maksudnya parents suka tengok anak-anak dia main lawan macam tu, excited kan. So benda tu, tapi kita tak, maknanya sebab kita buat dalaman, jadi kita tak ada manpower untuk buat secara besar-besaran. Jadi kita selected team sahaja. So tahun kedua pun kita dah start bawa masuk 2-3 team Mota, saya join sekali. So bagi lawan dengan team yang lebih kuat kan. Jadi lepas tu kita sangkut PKP dah tak boleh nak buat. Tapi maksudnya kami pernah buat, saya pernah buat dengan team walkout dan sebagainya, tapi itu hanyalah peringkat dalaman saja. Maksudnya kami pilih selected team sahajalah. Jadi mungkin kalau sebab kami ni bukan antara badan apa-apa kan, kalau sekolah tu kalau buat ke ataupun satu badan yang lebih besar buat ke, mungkin penganjuran tu lebih kuat dan lagi banyak tim under 12, under 15 yang boleh join. Jadi tapi kalau untuk peringkat kecil-kecilan kami dah mula start lah sebelum ni. Even Mota pun dah ada MPJL kan, apa grassroots league kan. So mungkin Mon boleh tanya Coach Taufik macam mana start. Okay, lepas ni bukan antara tim Mota je, tim-tim sekolah lain boleh masuk kan, kita kerjasama macam mana. Boleh. Wow, okey, menarik. Okey, ni tambahan ni Faizal Azri. Liga Muharram atau Liga Sosial bunuh semangat kesukanan pemain. Betul atau dia ni kan soalan kan. Dia nak apa? Dia macam pengalaman tau. Soalan berdasarkan pengalaman. Dia macam meluahkan perasaan lah dia ni. Soalan membunuh terus. Dia macam dia dalam capital letter semua tu. Itulah caps lock tu. Siapa nak jawab ni kok? Masa tanya siapa ni? Dia cakap soalan untuk semua panel. Cakap. Saya bagi Coach Pokyo kot. Oh. Macam mana smart kesukanan? Clear lah. Ya. Okey, Gus, dengar Gus? Gus? Boleh. Boleh dengar kan? Ni Faizal Azri. Okay, kau jawab dulu lah ya. Boleh. Dengar. Liga haram, maksudnya Liga haram atau Liga Sosial membunuh semangat kesukanan. Alamak, tak clear lah. Tak clear Alamak, terus. Okay, Coach Taufik boleh kot? Terus loading. Oh, Faizal, soalan dia yang membunuh ni. Tak adalah. Jiwa fighter jawab ni. Liga haram atau Liga Sosial bunuh semangat, tak adalah. Dia subjektif lah benda ni. Benda ni subjektif. Subjektif lah jawapan saya tak ada lah. Dulu saya main Liga Haram, elok je semangat kesukanan saya. Dia bergantung pada orang lah, saya tak tahu lah. Ada juga orang main PFL, dia down, dia tak main lah. Ada juga, dapat main Liga Sosial, tak ada lah. Saya dulu main elok. Tak tahu, show tanya Pok Yu kan. Kita memang habiskan weekend kita orang memang dengan Liga Haram lah. So far tak ada lah, membunuh semangat kesukanan pemain, tak ada lah. Pulang pada diri tu sendiri kot. Tak tahu. Jawapan saya tu lah Wakak. Clear tak Wakak? Okay, clear Gus. Clear tak Wakak? Clear. Okay, pendapat kau lah. Liga Haram dulu dengan Liga Haram sekarang berbeza. Membunuh atau tidak tu tak juga. Sebab dulu pengalaman lah. Sebagai player kita main Liga Haram, satu memanglah untuk memanglah pergi mana-mana Liga Haram nak dapat duit. Tahu. Tapi kita nak main tu kita apa excited, benda-benda baru. Pusat tu baru naik. Main kita main je. Menang kalah lain cerita. Sebab kita nak improve. Kalau dulu kan sebelum first coach main lah Liga Haram. Dengar je nama Alamegah, Bertamulu, apa yang Siva punya team dulu. Memang down tapi kita tahu dah kita akan kalah. Tapi kita try. Satu kepuasan bila kita menang dengan tim-tim itu tau.
menang dengan Brabus ke, dengan apa tim-tim yang orang cakap macam apa dia yang Melaka tu Bertamulu kan. Kita walaupun tahu kita akan kalah, tapi kita try all out. Kita tahu dah solid team Brabus ni Bertamulu dulu. Alamak, confirm balik ni jumpa Bertamulu kan. Tapi semangat kita nak main kan. Kita main, kita nak improve kita punya ni tau. Tapi sekarang ni tak tahulah Liga Ram sekarang ni macam mana. Bila kita jumpa tim yang lagi kuat, kita lagi semangat. Kita nak main. Menang kalah lain cerita. Memanglah frust benda tu. Tapi bila sekali kita boleh menang dengan tim tu tau, satu kepuasan bagi kita. Kau dulu kalau main dulu kan, paling mula-mula main alamak jumpa Alam Megah, jumpa Bertamulu, jumpa apa tim Siva juga. Okay, bungkulah balik. Dah tahu dah. Tapi semangat kita nak main tau. Bukannya dia tak ni, bukannya kata apa? Membunuh. Semangat tak. Tapi sekarang ni yang kau tahu, yang kau tengok tau. Sekarang ni kalau orang main liga ni kan, suku akhir dah kau tim. Tak sampai dah, third round, fourth round dah. Hadiah berapa? 50,000. Saya rasa dia akan merujuk kepada jadi budak-budak apa? Ha? Rasa dia merujuk kepada Teng Irfan punya ni, isi Poten Hadiah. Kau itulah pasal dulu kau main dengan sekarang yang kau tengok lain sikit lah dia punya semangat kan. Kalau tim solid, jadi tim yang biasa-biasa juga. Sebab tu sekarang ni macam dia dah tak menonjol tau benda tu. Bagi kau lah, pendapat lah yang kau tengok. Kau alami sendiri, kau rasa. Benda yang kita boleh nampak lah. Benda tu. Nak kata membunuh tak membunuh semangat lah benda tu. Faham. Ke Coach Taufik nak tambah? Samalah jawapan dengan Pok Yo, memang tak membunuh. So macam isu kau team tu, betul lah cakap Pok Yo, dulu tak ada. Dulu saya banyak habis masa saya dengan Brabus. Brabus adalah satu-satu tim yang tak nak kau team. Sampai orang benci lah. Sampai orang tak suka kita sebab kita tak nak kau team. Sampai final pun kita tak nak kau team. Tapi bukan salah kita orang tau. Kita okey je masa tu kan. Bos tak nak. Kita diajar macam tu. Bos memang tak nak kau team. So kita masa tu jadi serba salah juga. Alamak Airway. Jumpa team member. Semi. Tapi dulu lah paling nak deal pun semi je Pak Yo Suku tak ada. Dululah. Tapi dulu semi final. Kadang-kadang semi tak ada. Final je. Kita orang serba salah juga. Kadang-kadang member minta. Tapi kita ada Abang Zack. Kita ada manager. So kita memang dah diajar dari macam tu. Tak nak deal. So kita tak ada, kita main lah. Bagus je dekat situ. Kita fighting lah. Kita lawan. Betul. Kita nak menang. Kita nak duit. Nak duit banyak. Kena menang lah. Kena gila-gila lah main. Sebab duit tu yang jadi taruhan tu. Yang kita nak fight tu. Duit dan title lah kan. Betul. So kita akan main mati-mati sebab memang nak fight lah. Betul lah cakap Pok Yo tu. Sekarang ni memang betul lah ada lah benda tu. Suku akhir dah deal. Tapi kita dah tak main dah. So generasi-generasi baru lah yang menguasai benda tu. So kita ni dah macam jadi orang-orang dah lepas, orang dah lama dah. So kita kena ikut apa trend sekarang ni. Kita terpaksa macam terkejut juga. Ada satu liga tu grouping border deal Pak Yo. Grouping border. Sekarang lah, tapi kita tak tahu apa dia punya tujuan kan. Kalau nak duit semata-mata, okey, dia dapat lah benda tu. Fighting tu kurang lah. Tapi kalau dulu memang betul. Semi deal. Semi tak deal, sorry. Final deal. Kadang-kadang final pun tak deal. Tengok lah macam mana. Mungkin tu lah kot maksud Faizal membunuh tu. Saya rasa. Mungkin saya rasa mungkin tu lah kot. Sebab bila dah ada deal tu, maksudnya kita dah tak main 100% lah. Sebab kita dah tahu apa akan jadi kan. Jadi mungkin lah sebab tu lah kot maksud Faizal. Saya rasa lah.
Faizal tak detail sangat, kita tak nampak. Ah, Faham. Okay. Siapa aku for you aku sorry. Okay, kita nak teruskan komen ataupun kita ada soalan lain? Ada yang lain, rakan sembang lain ada nak tambah? Tambah. Boleh tak Ada kita pergi luar sikit coach. Maksudnya Boleh. macam mana senario coach nampak lah kita punya futsal negara kita berbanding dengan negara-negara jiran. Mungkin coach boleh kongsi sebab coach pernah main dekat luar kan. Coach pernah tengok situasi dekat luar. Kita tengok yang gambaran yang jelas lah. Maksudnya kita tengok yang tournament besar-besar tapi yang detail-detail yang kecil-kecil yang dekat komuniti yang kita tak nampak ni. Mungkin coach boleh kongsikan macam dekat negara-negara luar yang coach pergi berbanding dengan negara kita. Oh, dekat negara luar kita boleh ambil Thailand lah. Okay, Thailand paling dekat dengan kita. Sebab apa mereka bagus? Sebab bagi saya mereka serius lah. Mereka serius buat. Dia nak capai sesuatu dalam negara dia, so dia buat betul-betul. Dia sebenarnya pihak yang ada kuasa tu, dia yang boleh bantu untuk naikkan futsal. Kalau nak tanya peringkat akar umbi dekat Malaysia, futsal mungkin kurang lah. Tapi bola sepak, kalau tanya saya, bola sepak akademi dekat Malaysia banyak tak? Banyak. Kalau kamu tengok banyak tak? Banyak. Sangat banyak. So adakah akar umbi adakah ranking Malaysia bola sepak kita tak bagus sebab akar umbi? Tak. Akar umbi kita sangat bagus. Banyak. Diorang buat bukan pasal tak ada support pun daripada government. Diorang buat ke? Sangat banyak. Jadi dia kena berkait lah. Yang ada kuasa tu kena bantu dalam bab dia, dalam part dia. Yang kita kecil-kecil bawah ni kita bantu part kita. Kita tak ada dana tapi kita buat. Kita develop budak dengan experience lah. Macam Thailand itu je sebenarnya, dia serius, dia nak. Bukan daripada bawah saja, daripada atas tu. Dia buat betul-betul, banyakkan game. Banyak macam Indon lah. Indon sekarang awak tengok dulu Indon pernah kena ban tau. Pernah kena ban kes Liga Haram dia kan. Betul. Masa tu ranking dia jatuh. Sekarang ni dia dah on balik, tengok dia punya serius tu. Sekarang dia dah atas kita dah. Indon punya semangat. So kita kena benda tu susah nak cakap lah sebab kita kecil je kat bawah. So yang atas tu kena do something. Bukan buat di peringkat dia saja, bantu semua dari bawah bantu. Bantu bukan dari segi duit pun, dari segi program, dari segi pentas untuk budak-budak ni perform. Macam itulah. Kena banyak liga. Macam Thailand macam itulah, budak-budak dia ada pentas untuk show. Thailand, Indon. So bagus. Diorang sanggup labur, ambil coach luar. Semua benda tu main peranan. Coach luar turun. Saya tambah sikit. Coach kan dah lama dalam industri futsal ni kan. Coach ada nampak tak macam peluang ke lumba-lumba ke yang mungkin lagi 3, 4, 5 tahun kita akan sampai ke tahap tu? Sebab saya rasa futsal negara kita tak adalah teruk sangat. Kita pun boleh fight dengan orang kan. Tapi mungkin boleh nampak tak di Malaysia, senario kat Malaysia boleh jadi macam senario kat Indonesia ataupun kat Thailand di peringkat angka umbi tu, coach rasa? Kalau tanya sekarang, soalan dia sekarang dan pandang 5 tahun akan datang lah. Kalau tanya 5 tahun akan datang, kita masuk World Cup lah. Tapi tak tahu lah, jawapan saya mungkin tak lagi. Mungkin ramai orang tak suka jawapan saya. Tapi jawapan jujur saya mungkin tak lagi. Kalau apa yang kita ada sekarang, kita plan 4 tahun, World Cup is 4 tahun. Betul. So kita boleh seiring dengan Thai tak? Dengan Indon tak? Kalau tanya saya sekarang dan 4 tahun akan datang, saya rasa tak lagi. Saya harap benda ni salah lah.
Kalau salah saya pun tumpang bangga and saya terima saya punya silap cakap malam ni. Tapi kalau tanya secara jujur, tak lagi. Dengan apa yang dirancangkan hari ini. Sebab saya tak nampak apa-apa. Hari ni saya tak nampak apa-apa. So nak cerita 4 tahun akan datang kena cerita apa yang awak buat hari ni. Betul. Kan? Nak cerita 5 tahun akan datang apa kita buat hari ni. So saya tak nampak apa-apa. Saya nampak macam biasa, macam saya dulu. Umur 28, macam dia. Menunggu-nunggu sama aja. Tak ada apa-apa yang interesting. Kata saya. Tak ada, maksudnya tak ada apa yang interesting. Yang peringkat atasan tu macam tak ada letakkan yang kita ni boleh ke World Cup tu, tak ada lah. Dan tak nampak. Dan tak nampak benda tu. Tak nampak apa. Okey, nak World Cup. Okey, tak nampak apa yang disiapkan untuk ke World Cup tu. Saya tak nampak. Faham. So 5 tahun lagi. lagi kita nak apa yang kita nak buat? Kita tak nampak sebab awak tengok Indonesia, mungkin ramai tak suka lah siasat Indon. Tapi Indonesia kalau awak tengok pemain yang dia ada sekarang tu, yang Run to Boy tu semua tu umur berapa tu? Umur dia berapa? Umur dia bayi-bayi Hazim kot. So apa yang dibuat 3 tahun yang lepas? Betul. Dia nak bina grup Run to Boy tu. Grup Run to Boy tu. Sukan C 2017 dekat KL. Indon hantar tim tu tau. Indon hantar tim tu. Dia nombor 3, kita nombor 2. Yang menang lawan Thailand. Sekarang ni 2021 Indon tengah fight nak pergi World Cup. Kita tak ada lagi. Tak layak AFC. Nampak tak? Apa yang kita nampak Indon punya plan. 2017 dia hantar under 21 punya squad. Dan dia dapat nombor 3. Nombor 3 nombor 4, sorry. Vietnam nombor 3. Tim tu. Dia tak ada result dekat SEA Games. Kita ada lah nombor 2. Tapi tim tu sekarang tengah fight nak masuk World Cup. Sekarang dia layak AFC. Bawah Kensuke kan. Kita AFC tak layak, agak sedih lah. Itulah kalau soalan Fitri jawab, apa kita tengok tahu akan datang industri Malaysia, jawapan saya sama. 5 tahun akan datang kita samalah macam ni. Nak cerita kena cerita lagi World Cup lagi satu kot. World Cup lagi satu lah kot. World Cup lagi satu lah kot. Sekarang masih bagi saya sama lah. Tu jawapan saya. Okey, coach. Okey, itu saja. Siapa Ni kita ada komen sebenarnya ni. Coach For You jawab lah. Coach For You jawab. Tapi dia nyatakan Coach Fitri lah. Adakah prinsip latihan dalam futsal dan bola sepak ini sama? Mungkin boleh tanya Coach Fitri memandangkan beliau terlibat secara langsung dengan pelatih akar umbi. Sebab saya percaya prinsip latihan wajib diterapkan dari umur akar umbi. Dia menggunakan istilah prinsip, dia menggunakan istilah latihan secara langsung. Jadi saya takut salah tafsir soalan dia. Tapi saya rasa mungkin apa yang saya boleh jawab kat sini ialah saya buat apa yang saya belajar lah. Saya belajar dengan Coach Poyo, saya belajar dengan Coach Taufik, apa yang saya pernah belajar dengan diorang kan. Jadi saya rasa untuk peringkat akar umbi, penekanan terhadap teknikal tu sangat penting. Kita lebih menekankan dari sudut teknikal, passing dan cara yang sebetulnya. Tapi dan tak tahulah saya punya cara lah, saya tak tahulah saya menerima atau tidak, tapi saya bila dengan budak-budak ni saya lebih banyak main. Saya lebih banyak main, saya lebih banyakkan macam bagikan macam pertandingan kecil-kecil lah. Tapi itu saya buat untuk diorang lah, supaya diorang main dan buat benda tu dengan sesuai. Tapi dari sudut coaching point saya nak tengok technically apa yang kita dah belajar lah. Contohnya passing ni, contoh topik tu ialah topik passing. Tapi lepas tu saya akan buat game sikit, saya akan main dengan diorang sikit. Tapi dari sudut saya lebih nak tengok technical dia. Tapi kita buat nampak macam satu pertandingan kecil-kecilan lah. Sebab budak-budak kan suka main kan, suka berlawan. Itu mungkin cara saya lah. Saya harap menjawab lah soalan prinsip tu latihan tu. Saya pegang prinsip saya untuk kanak-kanak bawah 10 ke bawah 12, prinsip saya main sambil belajar lah kot. Main sambil belajar. Tu. Saya harap Coach Taufik terima lah cara.
Coach Fitri bagus dia ajar budak. Saya suka. Malu betul Jangan gol, Yelah. saya belajar. Tapi saya respect Coach Fitri sebab dia dengan kanak-kanak sangat rapat. First time jumpa memang macam dah lama jumpa. Dia ibaratkan player dia tu macam anak-anak dia. Wow, melampau sangat ke? Janganlah anak, aku tua sangat dengan anak. Adik. Anak Adik tua lah. sangat tu. Tak, kita main lah. Itulah, konsep saya main lah. So dia belajar masa tengah main lah. Itulah dia. Betul. Okey, itu pada Zai Futsal dia mengatakan keyword dia senang, memperkasakan komuniti. Untuk kanak-kanak dia kena banyak game. Kalau terlampau serius sangat tak boleh. Betul. Okey, ada nak ulas pasal ni Zai Futsal. Dia bercakap keyword memperkasakan komuniti. Komuniti kita saya rasa strong. Azim senyap tu senang buat kerja. Mon lama senyap tu. Apa dia? Tak. Tadi macam contoh nak ulas sikit lah pasal yang Coach Fitri cakap tadi yang budak-budak kena main banyak kan. Kalau ikutkan dalam situasi macam saya cikgu PJ kan. Cikgu PJ pun kalau untuk ajar budak-budak ni Cikgu lah. Lebih Cikgu. Masuk cikgu. Ya. Macam yang Coach Fitri cakap tadi betul lah. Kalau untuk budak-budak kita akan lebih kepada situation untuk permainan. Sebab budak dia akan lebih cepat belajar apabila bermain. Kalau kita lebihkan kepada macam contoh teknikal kan, kita buat dalam situasi game. Lagi banyakkan budak tu untuk pegang bola, contoh passing dalam situasi game. Yang tu lagi mudah untuk budak belajar daripada kita ajar macam old school punya cara lah. Itulah pendapat saya. Yang Coach Fitri terapkan tu adalah yang betul lah. Itu sajalah. Terima kasih, cikgu. Coach terbaik lah. So kita menjangkakan dalam 15 minit lagi kita boleh stop dah kan. Sebab macam dah lari sikit tapi tak apa. Kita dah lari sikit lah time ni dah. Lampau Hasan, dah dekat sejam setengah rupanya. Saya terus je. Soalan saya pun baru 2 je ni. Tak apa, it's okay. Okey, ni soalan mungkin lah terakhir, nanti kita kongsi lah kan. Soalan saya. Saya berbelit sikit ni kalau jangan belit lah. Ambil straight to point. Okey, inilah saya akan ambil satu frasa yang mengatakan futsal pembunuh bola sepak. Dalam kurungan. Bukan dalam kurungan. Pembuka berkata tu kan. So apa pendapat mungkin kita telah ulaskan awal tadi, cuma saya kat sini tengok frasa ni macam mungkin tersentap ke apa guna sebenarnya ke apa dia macam satu ayat yang mengatakan wish serius lah macam tu. Sebab kat sini semua orang pernah main bola, betul kan? So, Betul. bila kita dah balik ke futsal kembali ke bola, betul ke? Betul ke futsal ni membunuh? Boleh siapa-siapa punya ulasan? Silakan. Ulasan dia Coach silakan. Bukanlah. Tak, ulasan dia saya rasa apa yang Coach Taufik bincangkan tadi lah. Maksudnya ada nilai kat futsal yang boleh tolong kat bola sepak, ada nilai kat bola sepak yang boleh tolong kat futsal. Istilah bunuh tu agak kejam sebenarnya kan. Dia tak boleh digunakan. Bagi saya lah, menggunakan bunuh tu tak sesuai lah. Sebab futsal itu pun membantu bola sepak. Jadi tak faham apa maksud bunuh tu. Mungkin dari segi pattern play, ialah kalau kau dah train budak futsal, kau main keeper memang pisang ada, atau kau main right back ke center back ke. Cuba kalau tak budak futsal main midfield macam Azim, kan letup tu. Main bola boleh, main futsal boleh. Maksudnya
coach tu pun kena mainkan peranan lah. Kalau kita dah tahu background budak tu budak macam mana, kita kena gunakan budak tu tempat yang betul. Jadi bila kita letak budak tempat yang salah, kat situ kita nampak macam budak tu salah ni tak boleh main. Jadi macam mana pun dia berbalik kepada macam mana kita menguruskan sumber manusia yang kita ada tu lah. Barulah kita boleh nampak keberkesanan dia. Kalau kita salah urus, dia jadi tak cantik lah. Tu saya ulas oleh apa yang Coach Taufik bincang tadi lah. So bunuh, dia tak bunuh, dia tolong. Malah dia memberi lagi bantuan oksigen kepada tu orang tu, dia tak membunuh pun. Ulasan daripada Coach Taufik lah. Saya takut tambah. Betul. Oh, itu je coach. Betul-betul. Oh, saya saya punya ulasan betul lah tadi, futsal membunuh bola sepak, jawapannya tak lah. Jawapannya tak, sebab futsal tu ada nilai dia yang boleh bantu dekat bola sepak. Salah satu dia punya nilai is small group tactics dia yang boleh bawa dia dalam bola sepak. Sebenarnya coach tu kalau dia betul-betul faham futsal, baru dia boleh cakap. Sebab kadang-kadang budak futsal tu main team dia, budak futsal tu tak perform, dia cakap ni main futsal lah ni. Salah budak tu lah, bukan salah futsal tu. Betul kalau budak tu. Sebab jangan sebab seorang ni futsal kau salahkan. Tu tak cun lah. Salah lah dia punya tu salah lah. Nak salah kat budak tu salah. Budak tu lah yang problem. Budak tu kena pandai lah kau main dekat bola, janganlah tahan tapak. Better tahan inside lah. Padam. Keadaan padang yang tak rata, macam mana awak nak tahan tapak? So salah budak tu, dia tak boleh adjust. Tapi futsal, dia punya short pass, sebab kata Pok Yu bagus. Dia punya decision making bantu. Dia punya small group tactic. Kalau tengok Europe punya coach, dia belajar dari sukan-sukan lain. Dia bukan coach bola sepak, dia tak belajar dari sukan futsal je. Kalau pro punya coach, dia belajar dari sukan lain. Macam futsal, coach Miguel Vietnam, saya pernah join webinar ni. Dia orang cakap sifu dia, bukan dia tau, sifu dia belajar dari sukan bola keranjang, belajar daripada taktikal. Kalau korang perasan satu movement dekat Europe, bila pivot dapat bola dia akan shield. Dia akan buat kalau dia ada pivot yang baik dia akan shielding, semua akan isolate tau, semua akan buka space bagi pivot tu yang buat kerja seorang-seorang. So pivot tu boleh turn ke mana-mana dia suka. Dalam masa dia shielding tu akan ada seorang datang. Benda tu taktikal tau. Dan taktikal tu dia dapat dari bola keranjang. Kalau awak perasan bola keranjang, dia ada satu part yang dia macam hold. Dia hold, akan ada seorang buat damiran. Awak tengok balik game bola keranjang. Diorang banyak belajar daripada bola keranjang dengan hockey ice. Taktikal tu. Coach futsal belajar daripada bola keranjang. Isolation daripada bola keranjang. Backdoor cut daripada bola keranjang. So kita ubah. Macam bola sepak sekarang. Pep, dia banyak belajar daripada futsal. Betul. Sebab futsal ni dia ada small group tactics tau. 2 lawan 2, 4 lawan 4, situasi 4 lawan 4. Dari situ coach bola belajar kalau 4 lawan 4 dekat kawasan defending bola sepak, macam mana kita nak lepas? So dia akan ambil daripada futsal ni. Betul. So futsal selalu buat apa? Dia selalu buat diamond shape. So kita buat diamond shape dekat sini. Dia orang belajar kat situ. So kalau dia betul-betul faham, dia tak cakap, quotation tu tak keluar. Betul. Yang cakap tu saya anggap dia tak faham kot. Dia tak faham futsal ni apa. Kalau dia faham, dia tak cakap benda tu. Membunuh ni tak ada. Tengoklah game City lawan Liverpool, siapa yang skor? Tak, ini contoh. Contoh. Tengok game City lawan Liverpool 4-1 tu. 2-3 gol daripada midfield. Foden, Gundogan. Maksudnya kalau kita tengok pattern dia macam pun salah 4 attack ke kan. So itu membantu lah. City Barca yang macam Arsenal masa Wenger dulu pun orang kaitkan dengan futsal juga kan. Arsenal dulu kot. Yelah, orang kaitkan dengan futsal lah. Arsenal dulu kot. Itu antara tim-tim yang orang kaitkan dengan futsal kan. Betul. Dia tak ada short pass. Dia tak ada striker yang betul-betul striker. So membantu. Dia membantu.
Okey, untuk ni, alah Cikgu Helmi dah keluar pula. Okey, dia untuk Aduh. Cikgu Helmi. Tak apa, tanya je. Kita kongsi je. Ada bilakah agak-agak umur sesuai untuk kita terapkan ilmu sains sukan kepada pelatih? Sesuaikah di umur sekolah rendah? Wow. Bagus soalan ni. Tadi cikgu tak ada dah. Mungkin coach aku boleh jawab. Siapa? Cikgu Helmi tak ada. Coach Taufik je boleh tolong. Coach Taufik Kalau tanya saya, kalau tanya saya sesuai tak ajar sains sukan di umur sekolah rendah, jawapan dia saya sesuai. Sebab sains sukan ni luas. Cuma janganlah ajar bab yang tinggi. Betul jangan, saya tak belajar sains sukan, saya level 1 je, tak ada ijazah lah sains sukan. So tak boleh ajar terlalu tinggi. Contoh ilmu ais, itu sains sukan. Contoh ilmu makan pukul berapa, itu sains sukan. Tidur pukul berapa, kalau awak injet jangan urut kan? Tidur, itu semua sains sukan. Itu kita ambil bab-bab yang contoh rice sains sukan. So sekolah rendah kita dah boleh ajar lah dari segi basic sains sukan. Macam ilmu sains dalam sekolah rendah, dia dah ada belajar ilmu sains. Saya terkejut tengok anak saya darjah 1 ada buku sains. Uish, kau belajar sains ni? Habis kita buka, okey, sains yang tahap rendah. Dulu kita alam dan manusia kot. Fitri? Saya. Oh, Fitri muda lagi. Dulu saya ada sains. Wakok mungkin. Dulu alam dan manusia dia silap. Tapi sekarang dah ada, samalah. Sekolah rendah ajar sains sukan, kau tanya saya boleh. Tapi ambil bab yang kena dengan dia. Kajian tempatan kot, Coach. Tak tahulah nama dia. So dekat akademi saya pun sekarang saya dah hire satu fisio khas. Dia join akademi dan dia akan every week dia akan pergi ke cawangan, dia akan buat education talk dekat parents dan kids. So dia cakap lah, so nak training kepentingan warm up, itu sains sukan juga, dalam sains sukan. Itulah salah satunya lah. So kalau tanya saya, jawapan dia sesuai. Cuma kena pandai pilih topik. Jangan ajar anatomi pula dengan dia orang. Faham. Contoh kena wujudkan model yang sesuai lah. Betul-betul asas bagi dia. Boleh. Nama loading. Wakar. Ya saya. Saya minta maaf kalau lain tak apa ni lah. Tak apa nak clear sangat lah. Saya mohon undur diri dulu boleh tak? Saya Boleh. sangat. Okey, tak ada Boleh masalah. Coach Taufik. Terima kasih ya. Okey, Coach. Wakar, Azim. Terima kasih, Coach. Jaga diri. Sorry. Okay, next time. Football on, Coach. Okay, on. On, Coach. Dua peja booking peja. Jawai, Coach. Sorry ya. Kipat, Coach. Sorry Wakar, sorry. Thank you jemput Alright. Coach Taufik, thank you semua. Okay, thank you. Terima kasih coach. Okay. Okey, Wakak. Ya, saya nak celah sikit pasal yang memperkasakan komuniti tadi tu. Boleh. Okey, Zai futsal ni. Saya showkan. Okey. Zai futsal ni sahabat saya juga. Oh, juga. Dia Sarawak. Dia dari Sarawak, antara pejuang-pejuang jugalah. Dia antara pejuang futsal. Cuma dia keluarkan tu, saya rasa tu saranan dia tu. Memperkasakan komuniti tu, saya rasa tu saranan dia. Dia pun buat benda ni juga, Wakak. Dia buat benda ni juga masa PKP 1.0 dia panggil geng-geng futsal. Dia pun pernah nak panggil saya buat talk lah. Jadi dia saranan dia, maksud dia keluarkan komen tu, dia suka dah apa yang Wakak buat ni. So kita memperkasakan komuniti. Walaupun tak ada support, kita buat something. At least kita buat something. Betul lah. Yang itu yang maksud si Coach Zai tu. Okey, terima kasih. Dia saran. Tahniah Wakak. Jangan. Good job. Ini kerja lila lah. Okey, untuk soalan terakhir tak ada. Ada coach lain ada? Azim ada tak Azim? Azim macam serius lah hari ni.
dia buat lawak Okey je. kan. Selalu buat lawak. Ni topik serius. Ya ke? Tak apa. Okey, ini kita sembang apa panggil? Bukanlah. Sekejap saya tengok komen. Oh, tak ada apa. Okey. Kalau bagi coach, panel sekali lah. Coach rasa siapa yang mempraktikkan futsal dalam bola sepak? Contoh luar negara dengan dalam negara. Siapa? Siapa? Saya dulu. Siapa? Boleh je. Kalau luar negara, Pep lah. Antara ni lah. Pep. Tapi dia mungkin ambil beberapa persen. Dia ada falsafah dia sendiri. Cuma dia ambil beberapa persen daripada futsal tu. So Pep antaranya lah. Yang Atletico Madrid siapa? Diego Simeone itu antaranya. Yang bawa elemen futsal dalam bola sepak. Lepas tu sebenarnya saya dah lama tak tengok bola. Yang saya cakap lah Arsenal masa Arsene Wenger tu dia ada benda tu. Arsene Wenger. Dia ada elemen tu. Okey. Zaman TNM kan? Zaman aku. Lepas saya tengok bola last zaman Alex Ferguson je. Lepas dia retire tu, lepas tu saya tak lepas tu saya dah lama sangat tak tengok bola. Kalau dalam negara saya tak pasti lah. Dalam negara saya tak pasti. Rasanya mungkin ada tapi mungkin ada tapi saya tak perasan kot. Kalau player coach macam mana? Kalau ni Fitri dia yang mempraktikkan kelebihan futsal tu dalam permainan dia. Saya dalam negara saya rasa saya tak tahulah. Fitri Ya saya tengah cakap. Oh okey. Ingat kalau luar negara saya rasa yang ketara sekarang lah. Saya rasa kalau dari segi pemain saya rasa dah mungkin dah ramai lah yang mempraktikkan futsal, especially yang kalau main kat tengah, main midfield. Contoh saya suka macam Xavi ke Iniesta ke Busquets, Barcelona punya player lah. Tapi saya rasa yang menariknya sekarang ni bila saya rasa dah mungkin semua orang perasan kot, bila goalkeeper pun dah mula praktikkan beberapa teknik futsal macam split kaki tu dan sebagainya yang keluarkan badan dulu. So contoh macam keeper MU tu, contohnya macam tu lah kan. Dari situ kita dapat tengok coach di luar dia kaji tau. Kalau dia tak kaji futsal, dia tak akan dapat teknik low block, teknik. Kalau awak perasan satu, saya suka kalau awak perasan satu, awak buka balik YouTube video bola sepak bawah tahun 2000, macam mana goalkeeper bola sepak menghadapi situasi 1v1. Betul. Dia mesti klise. Awak jatuh, dia ada dive, penalti. Dia mesti, tapi sekarang kamu tengok dia start daripada yang saya perasan lah, daripada Casillas tau. Tahun bila saya tak start Casillas start. Bila 1v1 situasi, dia just duduk, dia just stay big je. Low block macam tu je. Dia tak jatuh macam drama apa dia kan. Kalau perasan lah, bola dulu mesti bila orang bebas ni, penalti ni, dia boleh baca lah. Acah sikit, jatuh. Tapi dari situ kita tengok coach luar, dia matang lah. Dia kaji. Dia tak cari salah, dia cari apa aku boleh guna lah daripada teknik ni. Macam split, betul lah tu, low block, split. Apa lagi? Tahan pakai kaki kan. Dulu kita suka pakai tangan, tapi sekarang Dija nampak lah. Dija, lepas tu keeper Jerman tu silap. Neuer. Leno Neuer apa. Dia ambil lah elemen tu. So dekat Malaysia saya tak sure lah. Tapi dari situ kita tengok coach luar ni dia kaji. So kita kena tiru lah benda tu. Kena tiru benda apa yang orang luar buat. Bagi saya selain pada tu kan
Silakan, tak apa. Okay, sekarang kalau tengok modern football sekarang ni dah kurang dah long ball semua. Dia orang long ball bila perlu macam tim-tim seperti City, Bayern, Barca. Sekarang punya pattern play, sekarang diorang cari player-player termasuk goalkeeper yang good with ball. Betul. Yang boleh boleh pegang bola. So kalau tengok macam mana City, Barca semua exploit space semua tu ciri-ciri yang kita boleh nampak dalam futsal sendirilah. Kalau macam City atau Barca, kita boleh nampak dia orang punya certain time tu dia akan outnumber player, outnumber opponents, create 2v1 situation, things like that lah kan. Ball pass, things like that. Lepas tu benda tu dah dari futsal rasanya. Cara mereka exploit space, cara mereka buat support bila kena pressure, tu semua ciri-ciri dari futsal sendirilah. Kalau ikutkan player seperti Gundogan, player seperti yang bagus dengan kaki seperti Messi sendiri, player seperti Xavi, Iniesta tu yang cakap lah, memang bagus dengan bola. And then dia boleh exploit space dalam masa sama, buat speed decision making yang sangat baik lah. Tu ciri daripada futsal sebenarnya. Setuju? Okay, baik. Well done, Zim. Good point. Good. Okay. Okay lah. Sebab kita sebab esok cuti lagi. Okay, so coach, terima kasih banyak-banyak untuk malam ni, untuk support kita orang. Ini sebenarnya projek suka-suka yang macam selalu dekat WhatsApp. Jom WhatsApp macam tu je coach. Diorang ni bagi support. Diorang ni macam bagi support yang baik. Okey, alhamdulillah lah. Saya pun wujudkan lah benda macam ni. Alhamdulillah. Ada serius, kita ada kopi sampai, kita ada semi-formal sikit. So alhamdulillah minggu ni kita dapat laksanakan lah. Hello, dengar ke? Dengar. Oh, Taufik guna rumah kan. Okey, untuk yang terakhir kali ni saya nak Coach Taufik bagi sikit lah harapan ke untuk futsal negara ke ataupun untuk kami punya program ni ke, patah dua kata lah untuk mengakhiri episod kali ni. Silakan coach. Okay, first terima kasih kepada Wakak and team buat benda ni. Saya perasan benda ni sebenarnya. First tajuk tu tak silap Ozil. Tapi yang Ozil, lepas tu dia lelaki boleh, perempuan tak boleh kan. Saya tengok sekejap, layan sekejap. Tapi bagus lah benda-benda ni, kena perbanyakkan lah. Masing-masing main peranan dia masing-masing. Tapi apa pun kalau kita nak lihat futsal kita pergi jauh, futsal kita jadi satu sukan kebanggaan kita semua, semua kena buat kerja dari bawah sampai pihak berkuasa. Okey, pihak berkuasa. Bila saya cakap pihak berkuasa, bukan maksud saya FAM tu sendiri, tak. Bukan FAM sahaja pihak berkuasa dalam futsal ni. Banyak lagi sebenarnya. Tapi FAM of course dia ada target dia dari segi bola sepak, dan dia sekarang ni kalau kita tengok bola sepak punya pembangunan, punya program sangat banyak. Saya terus terang saya cakap, saya ambil keputusan, dulu saya memang futsal kuat tau. Tapi saya ambil keputusan untuk kita add value, kita buat bola. Salah satu sebab saya pilih bola dalam akademi saya, sebab saya tengok perkembangan unit bola sepak tu, unit akar umbi sangat bagus. Sangat bagus. Dia buat program seperti Super Rimau, program-program NDP sangat bagus. Sayangnya dekat futsal tak ada. So benda tu yang sangat kecewa. So kalau kita nak tengok futsal kita jadi sesuatu, kita kena harap satu program datang. Program tu kena menyeluruh
semua orang dapat manfaat. Siapa tak nak Malaysia pergi World Cup? Siapa tak nak football pergi World Cup? Football pergi World Cup ataupun futsal pergi World Cup, satu kebanggaan kita dah kan. Tapi itulah, kita ni kecil je. Macam saya kecil je dalam dunia futsal. So kita tak boleh nak buat impak pun dalam negara. Tapi apa yang saya boleh bagi, saya bagilah. Macam Wakak buat ni sangat bagus. Apa yang Wakak boleh bagi, Wakak bagi. At least ada tempat untuk kita bincang tentang futsal. Orang lain boleh belajar pasal futsal kan. Ada masa buat santai punya. Tapi okey lah, ni okey. Ini santai kat bagi saya ni. Ni santai kan? Bagus ke? Menarik. Terima kasih Wakak. Ini santai. Santai ni. Apabila dengan Coach Taufik masuk, semua jadi macam alamak kena semua tak santai lah. Aziz patutnya banyak skrip je. Tak ada Mana ni sampai pukul 12 ni. Ya, itulah. Selalunya sejam je saya buat, tapi sampai 12 ni. Alhamdulillah. Azim nak cakap apa Azim? Last lah. Terima kasih Coach Taufik kerana meluangkan masa untuk kita untuk discuss sikit lah pasal bola sepak dan futsal. Terima kasih kepada Wakak kerana make it happen. Terima kasih kepada Fitri. Fitri telah pun bagi sedikit idea yang menarik juga sebenarnya. And then itulah bagi saya sebagai futsal punya penggemar, saya harapkan futsal satu hari nanti akan jadi satu level yang kita actually boleh banggakan lah. Bukan maksud saya sekarang ni tak boleh banggakan, cumanya kita pun dah boleh lawan dari segi level Asia, dari segi level World Cup. Dalam masa sama parents pun dah start realise yang futsal misalnya is a good sport. It's a macam bola juga. Benda ni actually bukan sahaja membantu dari segi meningkatkan kesihatan fizikal, dan ia juga actually akan membantu dari segi dalam pelajaran itu sendiri lah. Betul, makin cerdas, makin proaktif dalam kelas dan sebagainya lah. So itu saja harapan saya untuk futsal dan bola sepak untuk negara kita lah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Azim. Okey, untuk Sir Fitri bagi sikit pantun sikit. Pantun. Tak ada. Terima kasih terutamanya kepada Coach Taufik lah sudi meluangkan masa, sebab saya rasa Coach Taufik antara figure yang besar jugalah dalam industri futsal ni kan. Jadi bila dia sudi join dan sudi kongsikan pengalaman, saya rasa itu satu pengalaman yang sangat berharga lah. So terima kasih banyak-banyak Coach. Dan untuk conclusion malam ni, saya rasa dan saya tertarik dengan poin Azim kata parents dah mula sedar, dah mula perhatikan dan nampak faktor ataupun kesan futsal dalam bola sepak kepada anak-anak dia. Jadi mungkin boleh saya katakan mungkin conclusion saya keluar sikit lah kot daripada topik, tapi apa yang saya boleh katakan ialah melibatkan anak-anak ataupun kanak-kanak kecil dalam satu sukan, tak kisahlah berapa sukan, kalau khususnya bola atau bola sepak futsal yang kita bincangkan adalah satu perkembangan yang sangat baik, sebab kanak-kanak atau budak-budak ni dia akan belajar sesuatu yang tak ada dalam buku teks. Dan mereka akan belajar luar daripada tu, yang saya rasa yang sangat membantu secara tak langsung membantu dalam kehidupan. Dia mengajar erti mengenal lawan, dia mengajar erti menghormati pihak lawan, dia mengajar kanak-kanak macam mana untuk menerima kekalahan. Jadi benda-benda ni sebenarnya membantu dalam kehidupan dia. Jadi saya rasa tak kisah futsal atau bola sepak, tapi dia kalau melibatkan diri dalam sukan tu adalah satu perkembangan yang sangat baik. Tapi dari sudut futsal dan bola sepak, harap-harapnya mungkin ada pihak yang mendengar kat luar sana apa yang pandangan Coach Taufik, mungkinlah lagi 2 kali World Cup ke tim Malaysia boleh ada dalam World Cup futsal. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Fitri. Alhamdulillah. Okey, dengan ucapan Fitri itu kita akhirilah dengan program kita pada hari ini. Semoga insyaAllah untuk minggu depan, ataupun kita tak janji minggu depan ke apa, kalau adalah mungkin tajuk yang
kita kurangkan serius sikit, mungkin pasal kicap ke, pasal asam pedas ke kan. Mungkin lah, tak tahu tapi ada. Tak ada lah, insyaAllah kan. Okay, saya sekali, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Coach. Fitri dengan Azim dengan Coach Pok Yo sekali tu, dia tak dapat nak sertai kita. Lain memang problem dengan Cikgu Helmi lah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.